Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pergolakan politik di Sabah makin memuncak menjelang pilihan raya negeri Sabah. Paling memuncak ialah soal skandal rasuah di Sabah. Ianya kini makin menjadi panas. Ketika SPRM menyatakan akan memanggil semua sekali lagi untuk siasatan yang dinyatakan terlibat di dalam skandal rasuah itu, ianya kini menambahkan suhu politik. Tetapi yang lebih panas di Sabah ialah melibatkan Parti Keramat UMNO yang sudah lama bertapak di Sabah, yang dijangkakan akan melalui saat getir penentuan kepada keberterusan Parti UMNO di Sabah. Berjayakah mereka menang dan berjayakah mereka menjadi kerajaan semula? Persoalannya akan kita jawab sebentar lagi. Namun, persoalannya ialah bukan saja mahu menang, tetapi masih mampukah Parti UMNO di Sabah bertahan? Ataukah akan bubar pula? Ini apabila beberapa pemimpin besar yang ada dalam Parti Barisan Nasional UMNO di Sabah kelihatan mula ada persengketaan. Hari ini, seorang pemimpin yaitu Rahman Dahlan menyatakan, kalau seorang saja siok buat keputusan, itu autokrasi, kata beliau. Sebelum kita teruskan ulasan dan pendedahan hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, dan bagi mereka yang melihat video ini, ada butang produk dalam video ini, beli cepat, ianya berkaitan dengan penyakit gout. Siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, cepat beli produk ini, murah dan terbukti mujarab. Sudah beribu-ribu orang yang membelinya, mereka ada testimoninya, dan paling penting harganya sangat murah sempena sambutan bulan raya ini, dan ianya akan berakhir tak lama lagi. Abdurrahman Dahlan berkata, keputusan kerusi ditandingi UMNO Tuaran perlu dibincangkan bersama, bukan ditentukan seorang sahaja, kata beliau. Timbalan Ketua UMNO Sabah Abdurrahman Dahlan menegaskan, sebarang keputusan berkait kerusi bakal ditandingi pada PRN termasuk di Tuaran perlu dibincangkan bersama, bukan ditentukan seorang sahaja. Ketua UMNO Tuaran itu berkata, penentuan kerusi akan ditandingi oleh bahagian berkenan, akan dibuat mereka dan Presiden UMNO Zahid Hamidi. Tegasnya, keputusan itu bukan keputusan sembarangan oleh seorang individu, tanpa ada perbincangan dengan UMNO Tuaran yang diketuainya. Autonomi bukan bermakna satu orang saja buat keputusan, kata beliau. Kalau seorang saja siok-siok membuat keputusan, itu bukan autonomi, itu autokrasi, kata Dahlan. Jadilah demokrat, bukan autokrat, kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu di Facebook. Tanpa memetik nama pemimpin tertentu, kenyataan Rahman itu menyusul laporan FTMT Ketua UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin, berhubung kesediaan parti berkenan meletakkan bekas Menteri Persekutuan terbabit bertanding di salah satu daripada 4 Dewan Undangan Negeri bawah Parlimen Tuaran pada PRN. Selain Sulaman yang disandang Ketua Menteri Haji Jinor, Dewan Undangan Negeri lain adalah Pantai Dalit, Temparoli dan Kiulu. Pada PRN 2020, Pantai Dalit dimenangi Barisan Nasional BN menerusi Jasni Daya yang 3 tahun kemudian keluar UMNO untuk menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah JRS. Bung berkata, kedudukan Rahman sebagai Ketua UMNO Tuaran dan berasal dari Sulaman mungkin melayakkannya mewakili Barisan Nasional di kawasan terbabit. Untuk rekod, Rahman pernah menjadi ahli Parlimen Kota Belud dari tahun 2008 hingga 2018 sebelum berpindah ke Parlimen Sepanggar pada PRU 14, namun beliau kalah kepada calon warisan Aziz Zaman. Pada PRU 15 beliau kembali ke Kota Belud tetapi sekali lagi tewas, kali ini di tangan Isna Rasa Munirah daripada warisan dengan majoriti 4.000. Bung mengulas laporan media Selasa lalu, memetik kenyataan Rahman yang sedia memberi laluan jika parti memutuskannya
tidak mencalonkannya pada PRN tahun ini. Namun bekas Menteri Persekutuan itu menjelaskan beliau akan mempertimbangkan jika parti memerlukannya bertanding. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin telah disahkan bahwa seluruh negara, khususnya para pelajar, dikenakan ataupun akan menggunakan lencana bendera Malaysia jalur gemilang pada bulan April ini. Anwar Ibrahim ditemplak dan disindir lagi. Satu tindakan yang mulia, tindakan yang sangat baik daripada Kerajaan Perpaduan memperkenalkan lencana Malaysia ini disalah anggap dan disalah tafsir pula oleh Walaun dan digunakan pula sebagai bahan. Bayangkanlah, penggunaan lencana itu sepatutnya boleh melahirkan semangat patriotisme dalam negara kita. Ini kerana dari sejak di bangku sekolah, para pelajar sudah diterapkan nilai cintai negaraku. Tetapi lihat sajalah, ada saja yang digunakan bahan, khususnya oleh para pembangkang. Mereka kini menggunakan isu itu kononnya negara nak sakau duit. Aku pun tak tahulah dari mana idea bodohnya mereka mendapat idea itu. Tapi sebelum itu, sila tekan butang subscribe dan tekan butang produk yang ada dalam video ini, kerana butang produk itu akan memberikan Anda kesembuhan. Ada dijual ubat gout, siapa yang ada gout, tekan butang itu, murah harganya dan sudah beribu-ribu orang beli. Dan beribu-ribu juga testimoni yang kita dapat. Mereka kata murah tetapi mujarab. Sediakan payung sebelum hujan, sebelum hari raya pastikan Anda ada ubat gout. Baik, saudara, apabila ramai yang persoalkan tentang penggunaan lencana itu, Anwar Ibrahim menjawab dengan mudah. Lencana itu percuma, lekat sajalah, kata Anwar Ibrahim. Percuma pun orang cakap, dibayar pun orang cakap, tak pakai orang cakap, terbalik orang cakap, semua pun orang cakap. Anwar Ibrahim berkata, beliau mahu semua pihak agar tidak terus mempolemikkan isu pemakaian lencana jalur gemilang di baju seragam pelajar sekolah. Mudah kata, di pelbagai sekolah lencananya berbeza, rencana sekolahnya berbeza, namanya berbeza, warna mungkin, baju mungkin ada yang berbeza. Tetapi satu yang tidak akan pernah berbeza di negara kita ialah bendera Malaysia. Jadi ini satu tindakan yang patut kita puji. Sudah lama sebetulnya harus dibuat. Bayangkan, Harimau Malaya main bola, ada lencana Malaysia. Pemain-pemain badminton Malaysia keluar negara bertanding, ada bendera Malaysia. Kenapa pula para pelajar yang diminta ataupun digalakkan membuat lencana di baju, Anda pula cuba mempersoalkan? Itu satu tindakan yang sangat tidak baik. Kita harus memuji dan menyokong penggunaan lencana jalur gemilang di baju sekolah itu. Saudara-saudara sekalian, Anwar berkata keputusan berkuat kuasa bulan depan itu sebenarnya telah pun dibincangkan dengan teliti. Apa yang susah, kata Anwar, lencana itu diberi secara percuma, lekat sajalah. Banyak negara-negara jiran pun dah buat lama dah. Kita pun dah fikir dan bincangkannya. Buat sajalah supaya anak-anak itu daripada awal dididik untuk kasih juga kepada negara. Itu saja, kata Anwar. Saya tidak fikir hal ini pun nak jadi polemik panjang, katanya. Anwar turut menyatakan cadangan pemakaian lencana jalur gemilang oleh Kementerian Pendidikan itu sebenarnya sudah lama tertangguh. Jadi saya putuskan dan Jemaah Menteri setuju supaya dapat dilaksanakan dengan segera dengan pemberian bendera secara percuma, katanya. Anwar berkata demikian ketika mengulas keputusan sesetengah pihak yang mempersoalkan proses tender untuk pengeluaran lencana itu akan dijalankan. Semalam, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Perundingan Pendidikan MCA Felicia Wong Wee Ting berkata, walaupun langkah itu adalah positif di tengah-tengah peningkatan isu perkauman dan agama,
masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dijawab. Antaranya, dia mahu Kementerian Pendidikan harus mendedahkan nama syarikat yang diberikan kontrak ini dan mahu Putrajaya membuktikan bahawa semua kontrak melalui proses yang betul dan takbir urus yang bebas daripada kronisme, nepotisme atau amalan rundingan langsung. Dia turut mencadangkan agar sekolah diberikan autonomi untuk membeli lencana jalur gemilang daripada pembekal sah yang memenuhi spesifikasi ditetapkan kementerian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu lagi penjelasan daripada Anwar Ibrahim yang mematahkan leher para walaun dan pembangkang. Mereka selama ini cuba merosakkan integriti dan kredibiliti kerajaan perpaduan madani. Tetapi akhirnya apabila kerajaan bersuara dan menyatakan fakta, leher mereka patah sehabis-habisnya. Penyasaran subsidi RON 95. Ini sebabnya rakyat tak perlu runsing. Perdana Menteri berkata rakyat tidak perlu runsing dengan keputusan kerajaan untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, unjuran rakyat terutama pengguna kenderaan yang tidak terkesan dengan penyasaran subsidi RON 95 kini meningkat kepada 90% berbanding 85% sebelum ini. Mekanisme secara terperinci kita buat, tapi saya tak terfikir rakyat biasa perlu runsing sebab 85% atau 90% tak terkesan apapun kaedah yang akan diperkenalkan dalam isu rasionalisasi subsidi minyak RON 95, kata Anwar. Malah, kita kaji bukan 85%, tapi 90% tak dikenakan kepada rakyat. Katanya kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Raja Tun Uda di Shah Alam hari ini. Beliau menjelaskan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 hanya melibatkan golongan rakyat yang berpendapatan tinggi dan warga negara asing. Yang dikenakan kepada siapa? Orang asing dan yang maha kaya, kata Anwar lagi. Kalau gaji dan pendapatan dia 50,000 sebulan, bayarlah sikit, kata beliau yang lagi juga Menteri Kewangan. Untuk rekod, kerajaan akan mengumumkan mekanisme lengkap pelaksanaan rasionalisasi subsidi RON 95 kepada rakyat selepas separuh pertama tahun ini. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan itu menggunakan sistem pengenalan diri MyCard dan dua peringkat harga, iaitu harga subsidi dan tanpa subsidi. Saudara-saudara sekalian, penyasaran subsidi diesel, subsidi RON 95 ini adalah satu tindakan yang mungkin berisiko, tetapi sebenarnya dapat memajukan negara kerana dapat mengurangkan pembaziran subsidi kepada orang asing dan yang lebih penting lagi kepada orang yang maha kaya. Kenapa kita perlu memberikan subsidi kepada orang asing? Walhal kalau kita pergi ke negara mereka, kita juga sama membayar cukai. Jadi, tidaklah salah sebenarnya penyasaran RON 95 ini kepada warga asing yang tinggal di Malaysia. Kerana kita, rakyat, layak mendapat kemakmuran. Selain daripada itu, kenapa pula kita nak pertahankan orang-orang yang maha kaya yang pendapatannya 50,000 sebulan untuk membayar cukai? Mereka sepatutnya dikecualikan daripada subsidi petrol 95 ini. Mereka wajar membayar cukai bagi meningkatkan lagi ekonomi kita yang ada di Malaysia.
Bayangkan orang yang miskin pun sama-sama bayar, sama-sama dikenakan subsidi. Orang yang maha kaya 100.000 sebulan pendapatan pun dapat subsidi. Adakah itu adil? Tidak adil sama sekali. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.